minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kami daripada kumpulan yang ke-7 akan menerangkan tentang kaedah yang ke-25, iaitu man sabata bisyar'i muqaddamu ala ma sabata bisyarti, iaitu apa yang sabit dengan syarak didahulukan daripada sabit dengan syarat. Okey, sebelum tu saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama iaitu saya Muhammad Adlan bin Badrin di 182-10716. Yang kedua ialah saudara Ahmad Syafiq bin Kushairi di 183-11483. Yang ketiga iaitu Nurul Hidayah Ikasah di 192-11678. Dan yang keempat iaitu Rohainatul Jannah binti Abdali di 192-11664. Dan yang terakhir iaitu saudari Nurin Alia Hazika binti Muhammad Arif di 192-11622. Okey, dan seterusnya kami akan mulakanlah memperkenalkan apa itu kaedah yang ke-25 ni. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya mulakan dulu, iaitu kita tengok pada kaedah 25 lah. Iaitu kaedah 25 ni iaitu ma sabata bisyar'i muqaddamun ala ma sabata bisyarti. Itu apa yang sabit dengan syarak didahulukan daripada sabit dengan syarat. Okey, huraian kaedah di sini apa dia, apa maksud sini, iaitu sesuatu yang apa saja telah ditetapkan menurut syarak perlu didahulukan atau diutamakan daripada apa yang ditetapkan oleh syarat lah. Iaitu apa yang ditetapkan dalam setengah-setengah hukum ataupun yang disyariatkan lebih diberatkan kepada syarak lah daripada syarat-syarat tertentu kan. So antara lain juga iaitu ketetapan yang berasal dan bersumber daripada jalan serta kaedah syarak seharusnya didahulukan daripada suatu amalan dan pelaksanaan daripada apa yang ditetapkan lah. Yang ditetapkan daripada ketetapan yang terbentuk daripada syarat-syarat yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Okey, kita tengok pada kaitan kaedah pula, iaitu terdapat dua kaedah di sini, iaitu dua kaitan kaedah di sini, iaitu terdapat beberapa lafaz kaedah. Antara ini yang pertama iaitu al-hukmu mu'alliqu bi syartin la yusihhu illa bi wujudi syarti. Itu maksudnya ialah hukum yang dengan syarat tidak menjadi sah kecuali wujud syaratnya. Iaitu yang kedua kaedah dia. Yang kedua ialah al-hukmu mu'allaqu bi syartaini la yajibu bi ahadihima wal akhiru ma'dum. Itu maksudnya ialah hukum yang berkait dengan dua syarat tidak menjadi wajib dengan sebab ada salah satu syarat dan satu lagi tiada. Ini antara ada dua kaitan kaedah ataupun dua lafaz yang ada di dalam kaedah ini lah, yang kita boleh tengok. Iaitu hukum furuk dia, kita boleh tengok antara hukum furuk dia yang terbentuk daripada kaedah ni ialah berdasarkan kaedah ni memang tak boleh lakukan nazar ataupun bernazar terhadap perkara wajib atau yang telah diwajibkan lah melalui cara khusus. Contohnya macam kita ni bernazar untuk tunaikan solat kan, solat 5 waktu. Kerana ia sebab apa tak boleh macam ni kan, tak boleh bernazar solat 5 waktu sebab solat 5 waktu itu sendiri ialah satu ketetapan wajib untuk umat Islam. So tak boleh lah macam kita ni tu, okey aku berjaya ni, aku bernazar yang aku ni nak solat 5 waktu. Aku bernazar yang bila aku dah berjaya aku solat 5 waktu. Tak boleh macam tu sebenarnya. Tapi walaupun menurut Syekh Al-Hatib Asy-Syarbini dalam kitab dia Al-Mughni Al-Muhtaj, sah seseorang yang bernazar terhadap perkara wajib yang diwajibkan melalui cara umum. Ni cara umum, yang tadi yang solat 5 waktu tu cara khusus lah. Cara umum dia contoh, orang ni bernazar setiap kali berwuduk setiap kali menunaikan solat. Ni boleh lah kan, ni dibolehkan bernazar kalau contoh macam ni. Okey, yang kedua hukum furuk dia, iaitu contoh dia seorang suami berkata kepada isteri, aku ceraikan kau dan aku
akan berikan kepada engkau sebuah kereta dengan syarat aku berhak rujuk kamu kan. So sebenarnya lafaz nak bagi sebuah kereta sebagai syarat dapat rujuk ni sebenarnya lah batal dan gugur. Dan talak, lafaz talak yang dibagi tu memang sah lah, memang jatuh talak lah, talak raj'i. Sebab selagi mana bekas isteri tu ataupun si isteri ada lagi dalam tempoh iddah, selagi mana tempoh iddah tu berlaku, si suami boleh rujuk balik. Macam tu. Tak ada sebagaimana tak ada pun yang boleh ditetapkan syarat okey aku nak rujuk sebagai ganti aku nak rujuk kau, aku nak bagi kau kereta, so aku boleh rujuk kau. Tak boleh macam tu. Tak ada pun syarat macam tu kan ditentukan oleh Islam. Tak ada pun. So talak tetap jatuh talak, rujuk tetap rujuk. So itu dia lah. Sebab kereta ni bukan satu benda yang kita tetapkan sebagai syarat untuk rujuk seseorang itu, rujuk seorang isteri. Macam tu lah. Kita ni sebagai suami kena tahulah benda-benda macam ni. Sebagai bakal-bakal suami lah. Yang ketiga ialah ketiga hukum furuk ialah seorang tuan ni menjanjikan kemerdekaan kepada hambanya yang disetubuhi, iaitu hasil persetubuhan tersebut melahirkan anak yang tidak sah lah. Yang ni kita boleh panggil sebagai takbir al-mustawladah, yang tidak sah lah. Sebab apa? Sebab syarak telah tetapkan hamba yang disetubuhi oleh tuannya dan melahirkan anak akan terbebas apabila tuannya meninggal dunia. So secara langsung hamba ni dia terbebas lah sebenarnya, dan tak perlu pun pada janji tuan dia lagi, sebagaimana yang dijelaskan seperti apa yang dibagi tahu lah oleh Syekh Al-Hatib Asy-Syabini ni dalam Al-Mughni Al-Muhtaj. Macam tu. Yang keempat ni iaitu seseorang yang belum menunaikan haji telah berihram untuk menunaikan haji sunat atau haji nazar. Apa yang dicapai boleh ialah haji wajib atau haji rukun Islam. Okey. Hal tersebut kerana ketetapannya atau ianya berkaitan dengan syarak, dan ianya ialah lebih kukuh berbanding haji sunat atau nazar lah. Sini kalau ikutkan dia bernazar kan, haji nazar dia ada haji sunat dia bernazar untuk tunaikan haji. So apa yang dia dapat tu ialah dia dapat haji wajib dia lah, iaitu haji yang biasa orang menunaikan haji kan. Dia dapat pahala seperti berikut lah. Kalau dia nazar untuk berhaji tu. Okey, kita tengok pada kita tengok pada seterusnya pecahan dalam kaedah ni. Dalam kaedah 25 ni dia ada 18 pecahan. Okey, kita tengok kaedah pertama dulu macam ni. Okey, kaedah pertama ni yang pertama ialah daripada ayat dia kita tengok yulzamu mura'atu syarti biqadari al-imkan. Maksudnya dilazimkan menjaga syarat dengan menurut batasan kemungkinan. Okey, apa huraian kaedah ni? Sebab yang dimasukkan dengan syarat ialah syarat yang bersifat membatasi atau takyidi, iaitu terbatas lah. Bukannya syarat yang bersifat gantungan ataupun takliki. Dan manakala yang dimasukkan dengan batasan kemungkinan pula ialah tidak menyalahi atau tak menyimpang daripada kaedah dan landasan syarak yang berkaitan dengan peraturan akad lah. Untuk itulah sesuatu akad ni diharuskan untuk mengadakan sesuatu syarat bersifat membatasi atau takyidi. Selagi ia tidak menyalahi prinsip syariat, selagi tu ianya mengenai peraturan akad lah. Contoh kita ambil sumber asal kaedah ni daripada mana yang diambil kan. Itu kaedah ni dirumuskan pandukan daripada hadis riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, bab syurut fi nikah wa qala Umar maqati'ul huquq 'inda syurut. Maksud dia bab syarat berkaitan dengan perkahwinan. Umar berkata ketetapan hak-hak berdasarkan syarat-syarat. Riwayat Al-Bukhari lah, kitab nikah.
So antara hukum furuk di sini kita nak fahamkan lah apa yang diterangkan oleh sumber asal kaedah tadi. Dia ni ceritakan sebab macam mana. Contoh kita nak kahwin, dia kisah kahwinan kan. Kita nak kahwin tapi syarat-syarat nikah tak cukup. Macam mana syarat nikah tak cukup? Contoh, kita nak kahwin bakal isteri tak ada. Kita nak kahwin bakal suami tak ada. Macam mana? Tak sah lah. Macam tu lah. Kita nak nikah, wali tak ada. Kita nak nikah, saksi tak ada. Tak jadilah macam tu kan. Macam tu. So, kita tengok dulu hukum furuk dia macam mana. Diharuskan dalam akad jual beli, iaitu dengan disyaratkan bahawa penjual memegang atau menahan daripada menyerahkan barang yang dijual belikan sehinggalah dijelaskan jumlah harga barang tersebut. Ni lagi senang. Contoh kamu nak beli air Fanta. Kamu semua nak beli air Fanta lah, air Fanta orange sedap tu. Bulan puasa sabar. Contoh si penjual ni yang kat cashier lah, orang cashier ni dia takkan nak bagi terus air Fanta tu. Dia mesti ambil duit daripada anda semua kan, daripada korang semua. So bila dah ambil semua duit tu, dah bagi balance semua, barulah dia bagi air Fanta tu. So maka terjadilah akad jual beli tersebut. Macam tu. Senang je kaedah yang pertama ni. Okey, kita terus pada kaedah yang kedua. Kaedah kedua ni kita tengok dulu ayat dia. Al-mu'allaku bisyarti yajibu subutahu 'inda thubuti syarti. Maksud dia yang digantungkan kepada syarat wajib tetap atau ada ketika adanya syarat. Okey, apa maksud huraian daripada kaedah ni kan? Kita tengok. Maksud dia ialah terhadap sesuatu perkara yang adanya dikaitkan kepada suatu syarat. Perkara tersebut dikira tetap wujud selagi masih wujudnya syarat itu. Begitu juga sebaliknya, ia akan lenyap atau terhapus setelah atau apabila syarat yang mengaitkannya telah lenyap ataupun tak adalah. Okey. So benda ni terkait dengan syarat. Makanya kalau suatu perkara ni ada, bila syarat dia ada, benda ni adalah perkara tersebut ada. Kalau syarat tak ada, perkara ni takkan wujud. Macam tu. So hukum furuk dia, kita tengok hukum furuk dia, nak senang kita faham kan. Iaitu akad jual salam. Iaitu akad jual salam ni yang disandarkan atau dikaitkan kepada waktu lah. Sebagai contoh, seseorang mengadakan akad jual salam atau tempahan barang tertentu agar siap dalam tempoh sebulan. Jika barang tersebut belum siap sebelum tempoh sebulan, akad itu belum terbatal. Untuk orang yang menempah masih belum dapat menuntut pembatalan akad salam itu atas dasar barang yang tempah belum siap. Okey, contoh. Sebagai contoh, kita ambil korang nak beli baju daripada tempahan lah. Kira korang kenal lah tailor ni ataupun tukang jahit ni, memang terkenal sangat. Memang daripada segi jahitan dia memang tip-top, memang kemas dan lawa lah. Kira kalau minta dia guna fashion yang sekarang ni, macam-macam lah. Melawang pun apa, entah saya pun tak tahu. Macam-macam sekarang ni fashion. Kira korang semua dah, kamu semua dah tempah lah pada dia. Kira dia cakap, okay, dalam masa tempoh sebulan saya akan boleh ambil lah, sebab saya akan siapkannya dalam tempoh sebulan. Okey, nak dijadikan cerita, kita ambil dulu kalau tak sampai tempoh sebulan. Okey, kalau tak sampai lagi tempoh sebulan tapi kita dah pergi nak ambil baju kita tu lah yang kita tempah tu kan. Lepas tu kita dengar tak siap lagi kan. So kita nak batalkan akad jual beli salam kan. Kita nak batalkan apa yang kita tempah sebab kita dengar tak siap. Kiranya akad jual beli salam tak jadilah. Kira tak terbatal pun sebab belum lagi dalam masa tempoh sebulan lagi untuk tukang jahit tu siapkan. So
kita ni tak boleh nak salahkan tukang jahit tu lah. Kita ni tak boleh nak cancel lah, sebab tukang jahit tu dah beri jaminan dalam masa sebulan saya akan siapkan. So ni kita pun datang baru seminggu dah datang nak pergi kutip baju kita kan. Tak boleh lah macam tu. Okey, dalam situ hari kedua, bila dah cukup tempoh sebulan, kita dah tunggu dalam sebulan tu, kita tunggu punya tak sabar kan. Okey, kita datang, kita nak ambil baju kita. Tutak datang. Sampai-sampai tukang jahit kata, alamak, baju encik tak siap lah. Kita pun dengan panas hati, kita dah ada bukti, iaitu tukang jahit ni dah cakap dah, dalam tempoh sebulan saya akan siapkan, dalam tempoh sebulan akan boleh ambil lah. So di sini akad jual salam ni dah jadi boleh terbatal lah kiranya. Sebab apa terbatal? Sebab tukang tailor tu atau tukang jahit, orang yang menentukan waktu akad jual beli salam tu dalam masa sebulan, dia tak menunaikan janjinya. Dia tidak mengikut lah apa yang dia tetapkan. So di sini kita ni sebagai pembeli ataupun pelanggan bolehlah batalkan kita punya akad jual salam. So kita boleh cancel terus. So akad jual salam ni terbatal terus, tak jadi lah. Itu dia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syafiq bin Kushairi di 183-11483. Baik, saya akan menerangkan tentang kaedah kaedah yang ketiga. Okey, maksudnya ketentuan hak adalah berdasarkan syarat-syarat. Okey, kaedah huraian kaedah ini adalah, kaedah ini membawa maksud suatu hak yang dimiliki oleh seorang menjadi gugur apabila syarat-syarat supaya wujud atau terbentuknya hak itu tidak dipenuhi. Okey, sumber asal kaedah. Kaedah ini dirumuskan dengan berdasarkan daripada perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sebagaimana berikut. Maksudnya, bab syarak berkaitan dengan perkahwinan. Umar berkata, ketetapan hak-hak berdasarkan syarat-syarat. Okay, baik, seterusnya adalah kaedah yang keempat. Maksudnya, apa yang disyaratkan padanya dengan beberapa syarat menjadi tiada dengan sebab ketiadaan salah satu daripadanya. Okay, huraian daripada kaedah ini, suatu perbuatan atau perkara dengan sebab wujudnya seharusnya memenuhi beberapa syarat. Seandainya gugur atau hilang salah satu daripada syarat-syarat, akan hilang atau gugur juga perbuatan itu. Okey, hukum furuk kaedah ini, solat dikira sah atau terlaksana perbuatan solat sekiranya menepati semua syarat-syarat seperti berwuduk, menutup aurat dan lain-lainnya. Sekiranya salah satu syarat daripada syarat-syarat yang perlu dipenuhi gugur, solat itu dikira terbatal dan perbuatan tersebut dikira belum terlaksana. Seterusnya adalah kaedah yang kelima. Maksudnya, setiap syarat yang menyalahi dasar syariat dikira batal. Okey, huraian daripada kaedah ini, usul al-syariah atau dasar syariat itu ialah kitab Allah dan hadis. Ia juga dikenali sebagai kitab Allah yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum atas dasar syarak. Oleh itu, segala syarat yang telah ditetapkan yang ditetapkan menyalahi kaedah atau dasar syariat, perbuatan itu tidak sah. Okey, sumber asal kaedah ini diambil berdasarkan hadis daripada Aisyah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, apa sahaja syarat yang tidak ada dalam kitab Al-Quran, ia adalah batal. Hukum furuk yang terbentuk daripada kaedah ini ialah, antara contoh syarat yang menyalahi dasar syariat seperti akad perkahwinan, mensyaratkan bahawa isteri tersebut tidak berhak mendapat harta waris peninggalan suami jika dia meninggal dunia nanti. Syarat seperti ini tidak sah. Baik, seterusnya adalah kaedah yang keenam, iaitu mutlak berlaku menurut kemutlakannya selagi tiada dalil membataskannya, sama ada berbentuk nas atau petunjuk. Huraian daripada kaedah ini, mutlak dan muqayyad adalah sifat dimiliki oleh satu lafaz. Lantaran itu, sesuatu lafaz itu dikira lafaz yang mutlak sekiranya pada lafaz tersebut tidak ditakyidkan atau tidak dikaitkan atau tidak ada pembatasan-pembatasan lain. Hukum furuk kaedah ini adalah lafaz hamba yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala,
terjemahannya atau memerdekakan seorang hamba. Surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 89. Berdasarkan kaedah, apabila terdapat sesuatu dalil atau dalam sesuatu dalil terdapat lafaz mutlak, seharusnya diamalkan menurut pengertian yang mutlaknya itu. Selagi tidak ada yang mentakkidkannya atau membataskannya, tidak ada nas ataupun petunjuk-petunjuk lain. Namun begitu, apabila ada perkara yang mentakkidkan atau membataskannya, lafaz mutlak tersebut secara langsung bertukar menjadi muqayyad. Satu lafaz iaitu satu lafaz yang telah dibataskan dengan suatu sifat atau pembatasan lain. Contohnya lafaz raqabah yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka wajiblah ia membayar kifarah dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 92. Tentang kaedah yang ketujuh, iaitu ma sabata ala khilafil qiyasi fa khairuhu la yuqasu alaihi. Maksudnya apa yang telah ditetapkan bertentangan dengan kias, yang lain daripadanya tidak boleh dikiaskan kepadanya. Okey, huraian kepada kaedah ini ialah al-qiyas ialah menetapkan hukum sebagaimana ditentukan sebelumnya berdasarkan nas, disebabkan bersamaan sudut illah atau sebab terhadap hukum baru ditetapkan. Asalnya kaedah itu terkenal dalam usul fiqh. Antara lain, kaedah tersebut dibawa dalam lafaz ma sabata alaihi khilafil qiyasi fa khairuhu la yuqasu alaihi. Yang maksud apa saja daripada hukum yang ditetapkan dengan nas yang bercanggah dengan al-qiyas, justru hukum yang lainnya tidak dapat dikiaskan. Okey, rumusan daripada kaedah ini adalah terdapat hukum atau amalan yang hukumnya ditentukan oleh syarak berbeza serta menyimpang dengan kias. Syarak memberi ketentuan hukum daripada sebagai hukum pengecualian daripada kaedah atau prinsip umum yang berlaku. Hal itu kerana padanya terdapat pertimbangan syarak secara khusus. Baik, seterusnya adalah hukum furuk. Antara hukum furuk yang terbentuk daripada kaedah ini adalah iaitu ada tiga. Yang pertama, berkaitan jual saham. Al-Qiyas meninggalkan pengharusannya kerana barangan yang diakadkan tiada waktu akad, namun ia diharuskan demi kemaslahatan dan hajat. Yang kedua, jual istisna. Jual istisna ni diharuskan kerana keperluan atau kemaslahatan yang bercanggah dari Al-Qiyas, kerana akad pada benda yang tiada waktu akad. Justru ia tidak boleh dikiaskan dengan akad lain terhadapnya, seperti tidak boleh dikatakan jual beli buah atas pokok yang belum jelas masaknya. Harus hukumnya dengan berdasarkan harus jual beli istisna dan salam, kerana nas yang mengharuskan jual salam dan istisna adalah bersalahan dengan kias. Yang ketiga adalah wasiat, merupakan akad atau pemilikan yang pelaksanaannya selepas wasi atau pewasiat meninggal dunia. Hal ini merupakan ketentuan syarak yang menyimpang daripada al-qiyas, kerana pada umumnya sesuatu akad untuk memindah hak milik atau akad perpindahan hak milik terhadap sesuatu benda tak dapat dilaksanakan selepas akad itu terlaksana, dan tidak perlu menunggu salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Bahagian seterusnya akan dibentangkan oleh saya, Nurul Dayat Kasah, Nur Maestri di 192-11678. Okey, saya akan bentangkan kaedah 8. Okey, kalau kaedah 8 ni, saya baca ayat dulu. Al-muthbitu lil hukmi yahtaju ila iqamati ad-dalili alaihi ittafaqan. Iaitu, yang menetapkan sesuatu hukum dikehendaki membawa dalil secara sepakat. Okey, kita tengok huraian dia. Jumhur ulama sepakat mengatakan menetapkan suatu hukum atau perkara seharusnya dengan mengemukakan dalil atau hujah sebagai landasan hukum, sama ada dalil itu bentuk nas ataupun ijtihad. Okey, kalau ni nak katalah kalau kita nak tetapkan satu hukum, kita perlu sertakan dengan dalil dan hujah kita tentang hukum tu. Macam itulah. Okey, yang seterusnya kita tengok pada rumusan kaedah.
Berkaitan membatal atau mentiadakan hukum, ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama berpendapat untuk membatalkan atau mentiadakan hukum juga diperlukan dalil. Okay, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran. Apa yang kamu katakan itu jika betul kamu orang-orang yang benar. Okey, antara lain juga hujah mereka ialah untuk membatal atau mentiadakan hukum itu merupakan satu hukum juga sebagaimana menetapkan hukum. Okey, kat sini maksud dia, kalau kita nak menetapkan satu hukum, kita perlu sertakan dalil dan hujah. Sama juga kalau kita nak membatal atau mentiadakan hukum, kita perlu sertakan dalil dan hujah. Sebab tu kat sini dia kata, untuk membatal atau mentiadakan hukum merupakan satu hukum juga sebagaimana menetapkan hukum. Macam tu maksud dia. Okey, untuk yang seterusnya adalah kaedah 9. At-ta'liqu bi syartin kainin tanjizun. Maksudnya penggantungan dengan suatu syarat merupakan pelaksanaan. Okey, kita tengok huraian dia. Menggantungkan satu perkara terhadap suatu keadaan atau mensyaratkan adanya suatu perkara kepada sesuatu keadaan. Okey, gantungan atau syarat itu dianggap telah sempurna atau dapat berlaku, iaitu dikira sebagai ketentuan hukum apabila keadaan yang dijadikan gantungan itu merupakan perkara yang benar-benar nyata wujudnya. Okey, kita tengok pada hukum furuk. Antara hukum furuk yang terbentuk daripada kaedah ini adalah, okey, bila seseorang berkata, apabila saya peroleh benda itu dan engkau masih hidup pada waktu itu, saya akan jualkan kepada engkau. Okey, namun sekiranya keadaan dijadikan syarat atau gantungan, itu merupakan suatu yang tak logik atau tak mungkin wujud atau tak mungkin berlaku. Contohnya macam ni. Seseorang berkata, sekiranya orang yang mati berhutang daripada engkau itu hidup semula, saya akan menjadi penanggung hutangnya. Kiranya dia nak maksudkan sekiranya orang yang dah mati tu hidup semula, dia akan tanggung beban hutang orang yang mati tu. Jadi perkara itu mustahil lah, sebab tak mungkinlah orang yang dah mati akan hidup semula. Untuk kaedah seterusnya adalah kaedah 10. La yalzimul wa'ada illa iza kana mu'allaqan. Maksudnya, tidak menjadi lazim suatu janji melainkan apabila janji tersebut ada ta'liq. Okey, huraian kaedahnya adalah, sesuatu janji itu tidak menjadi lazim atau tidak mungkin ada kecuali apabila janji tersebut dikaitkan atau digantung dengan sesuatu. Hal itu kerana apa yang jadikan kaitan hakikatnya itulah sebenarnya yang dijanjikan, sehingga ia merupakan satu perkara yang penting bagi terbentuknya janji. Okey, kaitannya kaedah ini adalah kaedah juz'iyah itu mempunyai kaitan dengan kaedah juz'iyah yang lain, iaitu al-mawa'idu bisurit ta'aliqi takunu lazimatan. Maksudnya, janji dengan bentuk ta'liq itu harus berlaku. Justru janji yang terbentuk atau dibuat daripada kalangan manusia itu merupakan suatu yang mungkin berlaku dan sah untuk diiltizamkan menurut syarak. Antara lain dikira sah bila dibawa dalam bentuk ta'liq, iaitu ia digantungkan dengan suatu hal itu demi keperluan dan hajat manusia. Okey, hukum furu'nya adalah apabila seorang tu berkata, jualah kereta awak ini kepada si Anu. Sekiranya dia tidak membayar harganya setelah awak serahkan kereta kepadanya, saya akan bayar hutang atau harga kereta tersebut. Okey, seandainya si Anu itu menerima kereta tersebut dan tidak benar-benar tidak membayar kereta tersebut, dia wajib membayar sebagaimana yang telah dijanjikan. Okey, kat sini maksudnya, contoh kalau seseorang tu kata, kalau awak juallah kereta ni pada dia, kalau dia tak bayar, saya akan bayarkan. Okey, kalau lah orang yang ambil tu betul-betul tak bayar, dia yang bercakap tu kena bayarkan, sebab ini dia dah janji dah. Okey, inilah maksud untuk kaedah 10 ni. Okey, untuk kaedah yang ke-11 adalah ma la yajuzu tawkilu fihi kullu fi'li
la tahsulu maslahatuhu illa al-mubasiri aw kana al-maqsudu minhu la yahsulu min al-wakili kama yahsulu min al-mawkil. Apa yang tidak boleh adanya perwakilan ialah setiap perbuatan yang tidak tercapai kemaslahatannya kecuali bagi orang yang mengerjakan daripada perbuatan itu, iaitu tidak tercapai daripada wakil seperti yang terhasil daripada pewakil. Okey, kita tengok pada huraian kaedahnya. Perbuatan yang tidak dapat mendatangkan kemaslahatan sebab diwakilkan. Perkara dan pada perbuatan tersebut tak dibenarkan ada perwakilan. Okey, kat sini saya cerita tentang hukum furuknya. Terbentuk daripada kaedah kesaksian tak dapat diwakilkan menurut jumhur ulama'. Hal itu kerana kesaksian merupakan keterangan yang objektif, iaitu ekoran ada keadilan saksi ketika membawa kesaksiannya. Untuk itu, semua itu tidak akan wujud bila kesaksian diwakilkan atau dibawa oleh orang lain. Okey, yang seterusnya, solat itu diwajibkan atau untuk menunjukkan rasa pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, senang saya rumuskan. Untuk kaedah yang ke-11 ni, dia nak cerita satu benda ni dia tak boleh diwakilkan. Kiranya contoh saya suruh kawan saya solat untuk saya. So benda tu tak boleh diwakilkan sebab itu merupakan fardu ain kan. Okay, so perkara tersebut tak boleh diwakilkan kepada orang lain. Macam tu maksudnya, macam solat sendiri masing-masing, tak boleh wakilkan untuk orang lain. Itu maksud dia. Okey, yang seterusnya adalah kaedah yang ke-12. Ma yajuzut tawkilu fihi iza kana al-maqsudu min al-fi'li yahsulu min al-wakil kama yahsulu min al-mawkil. Maksudnya, sesuatu itu diharuskan ada perwakilan apabila tercapai maksud daripada perbuatan wakil sebagaimana maksud tercapai orang yang mewakilkannya. Okey, huraiannya adalah perbuatan dapat diwakilkan kepada orang lain sekiranya maksud daripada perbuatan itu atau hasilnya tercapai dengan dilaksanakan oleh wakil. Ia seperti apabila dilaksanakan oleh pewakil. Okey, untuk hukum furuk, antara hukum furuk yang terbentuk daripada kaedah ialah dibenarkan perwakilan dalam masalah pembayaran hutang. Yang kedua, diharuskan perwakilan dalam akad nikah kerana ia hanyalah untuk merealisasikan sebab yang mengharuskan hidup bersama antara lelaki dan wanita. Ia dapat dihasilkan oleh wakil. Antara itu, akad nikah diharuskan ada perwakilan. Okay, kat sini nak senang tengok contoh tentang pembayaran hutang. Kiranya kalau kita nak membayar hutang, kita boleh hantar wakil. Macam tadi solat, kita tak boleh wakilkan orang untuk solat untuk kita. Kalau untuk kaedah ke-12 ni, hukum furuk dia, dibenarkan perwakilan. Kiranya kalau kita nak bayar hutang, kita boleh hantar wakil untuk bayar hutang kita. Macam tu maksud dia. Saya serahkan kepada kawan saya untuk untuk kaedah yang ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihanatul Jannah binti Abdali, nombor metrik D1921164. Okey, saya akan sambung untuk slide seterusnya, iaitu kaedah 13. Al-aslu fil aqdi ayyakuna laziman, yang membawa maksud. Hukum asal pada akad itu adalah lazim ataupun sah berlaku. Okey, untuk huraian kaedah, disyariatkan akad adalah dimaksudkan untuk menghasilkan apa yang telah dijadikan sebagai satu objek dalam akad tersebut. Kerana dengan demikian ia akan dapat mencukupi dan menghasilkan satu keperluan. Lantaran itu sesuatu akad haruslah berlaku. Untuk itu, akad tidak dapat dibatalkan dengan pembatalan salah satu pihak sahaja. Yang dimaksudkan dalam kaedah ini ialah akad lazim, iaitu seperti akad perkahwinan, jual beli dan lain-lain. Untuk rumusan kaedah, terdapat satu akad yang dikira tidak lazim, iaitu apabila salah satu pihak membatalkan akad tersebut. Ia dikira terbatal ataupun salah satu pihak dapat membatalkan akad tersebut, seperti akad perwakilan. Hal itu kerana dalam perwakilan atau kes sebegitu disebabkan ada uzur ataupun sebab halangan yang menyebabkan ada keuzuran ataupun keadaan terpaksa sehingga akad seperti itu dibolehkan. Okey, seterusnya iaitu kaedah 14, iaitu innama yuqbalu qaulul amini fil bara'ati nafsihi la ilzami ghairi
yang membawa maksud perkataan orang yang mendapatkan kepercayaan itu dapat diterima dalam membebaskan dirinya, bukan mengharuskan orang lain menerimanya. Okey, untuk huraian kaedah, suatu perkataan itu ataupun perkataan yang dapat dipercayai hanya dapat membebaskan diri orang yang mengucapkan perkataan itu sahaja. Oleh itu, ia tidak dapat memberikan kewajipan ataupun membebaskan tanggungjawab orang lain. Okey. Untuk hukum furu', antara hukum furu' yang terbentuk dalam kaedah ini ialah contoh, seseorang meminjamkan barangnya kepada seseorang namun dia menuduh dan mendakwa bahawa peminjam tersebut belum memulangkan barangnya itu. Sebaliknya, peminjam mengatakan dia telah memulangkannya dan dikuatkan lagi dengan sumpah. Hal itu, perkataan berserta sumpahnya hanya membebaskan dirinya sahaja dan tidak dapat membebani orang memberi pinjam itu untuk membuktikan bahawa barang yang dipinjam itu belum lagi dikembalikan. Okey, seterusnya iaitu kaedah 15, al-batilu la yaqbalu ijazah, yang membawa maksud yang batal itu tidak menjadi sah lantaran dibenarkan. Okey, untuk huraian kaedah, yang dimaksudkan dengan ijazah ialah penetapan menurut hakikatnya, iaitu kehendak seseorang yang diakui oleh orang lain yang menyebabkan ada pengurusan ataupun tasarruf. Menurut syarak pula, ijazah ialah salah satu akad yang disetujui oleh salah satu pihak yang lain. Selepasnya atau ekorannya terbentuk sesuatu hak bagi pihak lain yang mengadakan akad itu. Sekiranya dia menerima akad, berlakulah akad. Namun begitu, jika dia menariknya, terbatallah akad itu. Okey, untuk kaitan kaedah, akad yang ditolak daripada salah satu pihak berakad itu tidak dapat disahkan atau tidak dapat diperlakukan oleh salah satu pihak yang lain, kerana akad yang batal dari sudut syarat dikira tidak berlaku. Kaedah itu dapat dikaitkan dengan lafaz kaedah al-batilul min uqudi la yaqbalu ijazah, yang membawa maksud yang batal daripada akad-akad tidak menerima ijazah ataupun pengurusan. Okey, untuk hukum furu', antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah itu ialah contoh, seseorang wali menjual harta anak yatim bawah jaganya. Setelah anak tersebut balik dan mampu menguruskan dirinya sendiri, penjualan yang dilakukan oleh wali sebelum itu tidaklah sah, kerana ia berdasarkan akad batal, iaitu tidak dapat menerima ataupun ada kebolehan ataupun ijazah. Okey, seterusnya ialah kaedah 16, iaitu al-bayyinatu hujjatu muta'addiyah wa iqraru hujjatu khasirah, yang maksudnya bukti dan kesaksian hujah mengenai orang lain, manakala pengakuan adalah hujah mengenai pembuatan pengakuan. Okey, untuk huraian kaedah, keterangan al-bayyinah merupakan hujah yang jelas dan nyata, iaitu adalah selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'alaihi bayyinatin min rabbi, yang terjemahannya, dia Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkanlah padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku. Surah Hud. Okey, untuk itu, berdasarkan kaedah tersebut menjelaskan bahawa sesuatu bukti atau keterangan penyaksian itu dapat dijadikan sebagai hujah yang dapat melibatkan beberapa orang lain di dalam sesuatu perkara. Kadar atau jumlah mereka yang dapat dilibatkan itu sesuai dengan beberapa jumlah yang disebutkan dalam keterangan atau yang terbukti. Manakala sesuatu pengakuan pula hanya dapat melibatkan diri seseorang yang mengucapkan pengakuan tersebut sahaja, dan ia tidak dapat melibatkan diri orang lain yang tidak membuat pengakuan itu. Seterusnya untuk kaitan kaedah, kaedah tersebut dapat dikaitkan dengan lafaz kaedah lain, antaranya ialah dari Imam Al-Kharqi berkata dengan lafaz al-mar'u yu'amilu fi haqqi nafsihi kama aqarra bihi wa la yusaddiqu ala ibtali ghairi wa la bil izami ghairil haqqan, yang maksudnya seseorang itu diambil kira atau dilaksana terhadap hak dirinya sebagaimana perakuannya, dan ia tidak dapat diperbenarkan untuk membatalkan hak orang lain, juga tidak memastikan atau menentukan orang lain mendapat hak. Okey, untuk Imam Qushairi menyatakan dengan lafaz inna iqrarul insani hujjatun alaihi la ala khairihi yughsuri walayatihi ala nafsihi wal bayyinatu hujjatun ala nas kafatan la innaha innama tasiru hujjatan bi qada'i,
Yang maksudnya, sesungguhnya pengakuan manusia itu dikira sebagai hujah terhadap dirinya dan tidak terhadap orang lain dengan sebab batasan kekuasaan terhadap dirinya. Sedangkan kenyataan atau keterangan itu merupakan hujah terhadap manusia seluruhnya, kerana sesungguhnya ia menjadi hujah terhadap keputusan dan untuk menjatuhkan hukuman. Okey. Untuk kaedah-kaedah yang digunakan ialah yang pertama, hal bayyinatu hujjatu yajibul amali biha ma amkin. Maksudnya keterangan merupakan hujah yang wajib beramal dengan semungkin dapat. Yang kedua, kaedah al-iqraru hujjatu muajibatun binafsihi. Yang maksudnya ikrar dan pengakuan itu hujah yang mewajibkan dengan dirinya. Yang ketiga ialah kaedah al-iqraru fi huquqi yajibu bil marati al-wahidah. Yang maksudnya ikrar berkaitan hak-hak menjadi wajib dengan sekali sahaja. Okey, antara hukum furuk yang kita dapat dari kaedah ini ialah kes pembunuhan. Setelah dibuat kajian dan pemeriksaan oleh sekumpulan doktor pakar terhadap mangsa terbunuh, hasil kajian menunjukkan bahawa kematian mangsa disebabkan pukulan beberapa orang. Untuk itu, keterangan doktor tersebut dapat melibatkan beberapa orang atau sejumlah tertentu dalam kes pembunuhan itu. Namun, jumlah orang yang terlibat hanyalah dapat diketahui dengan keterangan saksi, iaitu keterangan tersebut adalah mengenai orang lain. Ia berbeza dengan ikrar dan pengakuan seperti membuat pengakuan bahawa pembunuhan tersebut dilakukan bersama dua orang lain. Pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan hujah untuk melibatkan orang lain yang dinyatakan dalam ikrar atau pengakuan itu. Bahkan, yang diterima hanyalah pengakuan atau ikrar untuk dirinya sendiri. Okey, untuk mengecuali kaedah pula, antara hukum furuk yang terkecuali daripada kaedah ini ialah ikrar dan orang berikrar dapat melepasi orang lain atau diterima terhadap orang lain. Dalam kes seorang bapa berikrar dan membuat pengakuan bahawa dia telah menerima atau memegang mas kahwin bagi pihak anak perempuannya yang dara dan cukup umur daripada suaminya. Untuk itu, pengakuan bapa tersebut diterima bagi pihak anaknya dan terlepas tanggungjawab suaminya itu. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Ali Hazika binti Muhammad Arif, bernombor metrik di 192111622. Saya akan sambung mengenai kaedah 17, iaitu al-bayyinah ala mad'i wal yamin ala min inkar. Maksudnya, bukti mesti diberikan oleh pendakwa, sumpah mesti diberikan oleh yang mengingkari. Okey, huraian kaedah dia. Kaedah tersebut berasal atau merupakan hadis Nabi SAW yang juga merupakan suatu kaedah penting dalam kehakiman dan keputusan hukuman. Sekiranya tidak ada kaedah tersebut, sudah tentu dalam membuat keputusan dan hukuman menjadi sukar dan bermasalah seperti perselisihan, pergaduhan dan berlaku kezaliman antara manusia. Berdasarkan kaedah tersebut, dakwaan seseorang itu tidak diterima semata-mata dakwaan sahaja. Bahkan dia perlu kepada keterangan dan kenyataan atau kebenaran terhadap orang yang didakwa itu dengan sumpahnya. Konteks lain, seseorang yang menuduh orang lain dengan sesuatu tuduhan berbeza dengan keadaan lahiriah. Dia diwajibkan membawa bukti-bukti yang dapat mengukuhkan atau menyokong tuduhannya itu. Namun begitu, bagi pihak terdakwa pula mampu atau dapat menolak tuduhan yang dilemparkan ke atas dirinya dengan berdasarkan keadaan zahir itu. Lantaran itu, dalam hal tersebut, besar kemungkinan tuduhan itu adalah dusta. Justeru untuk mengukuhkan pengakuannya yang menolak tuduhan itu, ia dapat dikukuhkan dengan sumpah apabila diminta bersumpah oleh pendakwa atau orang yang menuduhnya. Okay, dalam huraian ni, maksudnya dia takkan terima dakwaan tersebut tanpa bukti. Dan orang yang didakwa tu untuk membela diri dia, contoh kalau masa dia tak buat benda tu, jadi dia boleh menolak tuduhan tersebut dengan bersumpah. Okey, kita pergi pula kepada rumusan kaedah dan juga kaitan kaedah.
Sebagai rumusan, pihak pendakwa dikira orang yang berada pada tingkatan lemah dan rendah kerana dia membuat dakwaan terhadap perkara yang menyalahi zahir. Antara itu tentunya diperlukan dan dikehendaki daripada pihak mengemukakan hujah kukuh atau kuat, iaitu untuk mengukuhkan pihak atau dakwaannya yang berada pada tahap lemah. Justeru hendaklah membawa bukti dan kenyataan atau keterangan. Manakala tertuduh atau orang yang didakwa pula merupakan yang kuat atau kukuh, kerana asalnya dia tidak didakwa dan tidak ada dakwaan terhadapnya, justru memadai dengan bersumpah yang merupakan hujah lemah atau tidak kukuh. Kaitan kaedah pula. Kaedah tersebut dapat dikaitkan dengan lafaz lain, antaranya kaedah yang pertama, al-mad'i huwa allazi yad'i khilaf az-zahir yasbitu az-ziyadah. Al-mad'i alaihi huwa mustashibu al-asl. Maksudnya, biasanya orang yang mendakwa atau pendakwa itu merupakan orang yang mendakwa atau mengakui terhadap apa yang bercanggah dengan zahir serta menetapkan dan mengukuhkan tambahan. Manakala orang yang didakwa pula merupakan orang yang menetapkan keadaan asal. Kaedah yang ni dapat dikaitkan dengan kaedah satu lagi, iaitu al-bayyinah li isbat khilafi al-zahir wal yamin li ibqa'i al-asli. Maksudnya bukti untuk menetapkan perbezaan keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya. Dalam rumusan kaedah ni, kita macam yang saya cakap tadi mengenai huraian kaedah tadi, dia hendaklah membawa bukti atau kenyataan ataupun keterangan yang kukuh untuk membela diri dia lah. Kita pergi pula kepada hukum furu' dan juga sumber asal. Antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ialah seseorang menuduh seseorang lain berhutang dengannya. Untuk itu dia wajib membawa bukti berkaitan dengan hutang tersebut atau saksi yang dapat menyokong atau mengukuhkan tuduhannya itu. Manakala pihak tertuduh pula dapat menolak tuduhan tersebut dengan bersumpah. Sumber asal dia, kaedah tersebut dapat dirumuskan berdasarkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Lau yu'ti an-nas bida'wahum li'ad'i nas lima rizal wa amwalihim walakin al-yamin ala mad'i alaihi." Maksudnya, sekiranya manusia itu diterima dengan berdasarkan dakwaan mereka, sudah tentunya manusia itu mendakwa atau mengakui hutang darah daripada lelaki dan harta-harta milik mereka. Tetapi sumpah itu dipinta daripada orang yang didakwa. Contoh hukum furu' ni, Ali dia menuduh Abu berhutang dengan dia. Dan Ali ni pun wajib membawa bukti berkenaan dengan hutang tersebut lah, untuk menyokong dia punya pertuduhan tu. Tapi Abu boleh menolak tuduhan tersebut dengan bersumpah. Kaedah yang terakhir iaitu kaedah 18, as-sabitu bil burhan kas-sabitu bil ayyan. Maksudnya yang tetap berdasarkan bukti seperti keterangan berdasarkan kenyataan. Kita tengok kepada huraian kaedah. As-sabit bil burhan menurut ulama fiqh ialah keterangan
seseorang adil, manakala as-sabit bil al-aliyan ialah penyaksian atau dia yang menyaksikannya. Antara lain, apa yang dimaksudkan dengan burhan di sini ialah al-bayyinah, iaitu dalil-dalil atau bukti-bukti yang dapat menerangkan kebenaran. Okey, seterusnya, untuk itu hukum yang ditetapkan berdasarkan keterangan atau bukti mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan penglihatan nyata. Ekorannya, ia membentuk keadaan tertentu, iaitu yang pertama, tidak diterima ikrar atau pengakuan tertuduh setelah ada bukti yang nyata. Yang kedua, setelah ada keputusan, tidak didengar lagi daripada tertuduh suatu dakwaan yang berbeza dengan apa yang diputuskan, melainkan dengan sebab-sebab baharu. Yang ketiga, keputusan tetap berlaku berdasarkan bukti-bukti sekalipun kemungkinan ada bukti lain. Okey, kita tengok pula kepada hukum furu' dia. Antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah seseorang memegang pisau berlumuran darah berada di sisi mangsa. Setelah dibuat penyelidikan, ditetapkan orang yang memegang pisau berlumuran darah tersebut pembunuhnya, kerana bukti darah ada pada pisau sama dengan darah mangsa. Untuk itu, ketetapan sebegitu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila ia disandarkan kepada kesaksian beberapa saksi yang melihat sendiri peristiwa pembunuhan tersebut. Okey, contoh hukum furu' ni, contoh hukum furu' dia, ada seseorang yang telah dibunuh, namun ada seseorang lagi yang duduk dekat sebelah mangsa. Jadi di tengah dia pegang pisau, so darah pada pisau tu sama dengan darah mangsa yang meninggal tadi. Jadi orang anggap yang duduk kat sebelah dia tu adalah pembunuh dia. So benda ni kita boleh ni dah apa orang kata, dah bukti yang kukuh lah, sebab bukti darah tu dah ada kan. Jadi boleh juga melainkan dengan saksi yang melihat kejadian tersebut. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.